Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinkan saya duduk? Silakan. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, kamu sudah bersedia untuk resensi buku pada hari ini? Ya, saya sudah bersedia. Okey, baik. Sekarang sila perkenalkan diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsa membaca, bangsa berjaya. Meminjam kata-kata keramat Imam Ali Razali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Nama diberi saya Syazawidat binti Muhammad Ubaidullah yang bergelar pelajar tahun 5 dan menuntut ilmu di Sekolah Kluster Kecemerlangan, Sekolah Kebangsaan Pekan Jaya di Pekan Pahang. Kod sekolah CBA 5088. Di sekolah, saya telah diamanahkan sebagai pengawas sekolah, manakala di kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah, saya telah diamanahkan dan dilantik sebagai penolong ketua pengawas Kafah. Saya merupakan anak kedua daripada 3 beradik. Abang saya merupakan pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, manakala adik saya merupakan pelajar di Prasekolah Sekolah Kebangsaan Pekan Jaya. Saya dibesarkan oleh sepasang suami isteri. Ayah saya Muhammad Ubaidullah dan ibu saya Nur Azizah. Ayah saya merupakan seorang jurutera, manakala ibu saya pula ialah seorang suri rumah sepenuh masa. Baik. Apakah pencapaian kamu dalam bidang co-curriculum dan juga co-akademik? Baru-baru ini, saya telah menyertai kejohanan badminton dan meraih johan. Baru-baru ini juga, saya telah menyertai kejohanan bola baling dan meraih naib johan. Saya juga telah terpilih mewakili sekolah ke pertandingan ko-akademik Bahasa Melayu KPM 2023. Okey, tahniah Syaza. Kamu seorang murid yang aktif dan cemerlang dalam bidang co-curriculum dan juga co-akademik. Okey, semoga kamu terus berjaya ya. Okey, sekarang cikgu nak kamu terangkan tentang buku-buku yang kamu baca. Baiklah, pada hari ini saya akan meresensikan 3 buah buku. Buku yang pertama ialah A+ Terjannah. Buku ini telah dikarang oleh Ain Maisarah dan diterbitkan oleh Limbu Sdn Bhd. Buku ini telah dikeluarkan pada tahun 2018. Buku ini dijual dengan harga RM10 di Semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak, buku ini dijual dengan harga RM12 Malaysia. Buku ini mengandungi 122 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang pelajar tingkatan 3 iaitu Fatia yang tidak berjaya mengambil slip keputusan pentaksiran tingkatan 3 beliau akibat daripada beliau yang belum membayar yuran persekolahan yang masih tertunggak. Hal ini menyebabkan Fatia bernekat untuk berhenti sekolah. Akhirnya, Fatia mengakui bahawa pembelajaran sangat penting. Pada setiap hujung minggu, Fatia akan bekerja sambilan. Dengan duit gaji tersebutlah dia membayar yuran persekolahan. Pengajaran daripada buku ini ialah usaha tangga kejayaan. Kita juga terdapat berbagai cara yang boleh kita gunakan untuk kita berjaya. Seperti watak Fatia yang bekerja sambilan dapat mendapatkan duit untuk membayar yuran persekolahan. Buku yang kedua pula ialah Tawa dan Air Mata. Buku ini telah dikarang oleh Nur Hadani dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sdn Bhd. Buku ini telah dikeluarkan pada tahun 2009. Buku ini dijual dengan harga RM10.90 di Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak, buku ini dijual dengan harga RM11.90. Buku ini mengandungi 128 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yatim yang tinggal di rumah darul riayah iaitu Ana yang cuba merapatkan balik hubungan silaturahim antara dirinya dan sahabatnya Ida. Hubungan silaturahim mereka renggang akibat daripada sikap Ida yang mudah iri hati akan Ana. Pada suatu hari, Ana telah memberikan kata-kata nasihat kepada Ida dan membuatkan Ida tersentuh hati dan meminta maaf. Sejak daripada itu, Ida mula berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan yang dia ingin capai. Pengajaran daripada buku ini ialah kita haruslah membuang sikap sombong dan iri hati yang ada dalam diri kita kerana sikap itulah yang akan mendorong kita untuk tidak mencapai kejayaan yang kita inginkan. Buku yang ketiga pula ialah Hello My Twin.
Buku ini telah dikarang oleh Sharina Ayesa dan diterbitkan oleh Bookyard. Buku ini telah dijual dengan harga RM10 di Semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak, buku ini dijual dengan harga RM12. Buku ini telah dikeluarkan pada Julai 2021. Buku ini mengandungi 130 muka surat. Buku ini menceritakan tentang sepasang pasangan kembar yang tidak seiras, iaitu Risha dan Hana. Kisah daripada cerita ini mengisahkan tentang Risha yang gigih berusaha untuk membantu kembarnya Hana yang lemah di dalam pembelajaran. Pada suatu hari, Risha telah menjumpai cara untuk menolong kembarnya Hana agar Hana mula memahami perkara yang diajar. Akhirnya, Hana menjadi seorang yang bijak dan baik. Pengajaran daripada cerita ini ialah usaha tidak akan menganiaya. Usaha tidak akan menganiaya hasil. Apabila kita berusaha dengan gigih dan sabar, kita akan mencapai kejayaan yang ingin kita kecapi. Okey, bagus Azhar. Kamu telah memilih ketiga-tiga buah buku yang baik. Okey, antara 3 buah buku yang kamu baca, buku manakah yang paling kamu minati? Mengapa? Buku yang paling saya minati ialah Hello My Twin. Kerana jalan cerita buku ini yang sungguh menarik. Ayuh dengarkan bersama saya. Buku ini mengandungi 10 bab. Bab yang pertama menceritakan tentang Hana yang dicemooh oleh kawan-kawan Risha yang tidak pernah tahu bahawa Risha dan Hana merupakan pasangan kembar yang tidak seiras. Bab yang kedua pula menceritakan tentang konten sekolah. Bab ini menceritakan tentang Hana yang sering konten kelas akibat daripada tekanan yang dihadapi oleh Hana ketika berada di dalam kelas. Bab yang ketiga pula menceritakan tentang Risha yang bersungguh-sungguh membantu Hana di dalam pembelajaran. Di dalam bab ini juga menceritakan tentang guru-guru matematik tambahan tingkatan 5 yang menjumpai kebijaksanaan Hana ketika Hana berjaya menjawab soalan matematik tambahan tingkatan 5 yang susah dijawab oleh pelajar cemerlang tingkatan 5. Di dalam bab keempat pula menceritakan tentang identiti Risha dan Hana telah terbongkar. Justru hal ini menyebabkan guru-guru dan rakan-rakan tidak lagi memandang serong terhadap Risha dan Hana. Bab kelima dan keenam pula merupakan bab yang paling sedih dan tragis, di mana Risha telah mengalami kemalangan semasa dia menjalani latihan perkhemahan. Sudah jatuh di tipe tangga, semasa di dalam perjalanan ke hospital, Risha telah mengalami kemalangan jalan raya dan menyebabkan kaki kanannya dipotong. Namun Hana terus menasihatinya. Plot cerita menjadi lebih menarik apabila Risha walaupun sudah menjadi cacat, tetapi dia masih berusaha dengan gigih untuk menolong Hana. Akhirnya, Risha telah menjumpai cara yang berkesan dengan menggunakan kaedah nyanyian untuk mengajar Hana, kerana Hana begitu meminati bidang nyanyian. Bab yang ketujuh pula menceritakan tentang usaha Risha yang tidak sia-sia, di mana Hana telah berjaya dalam peperiksaan pertengahan tahun dan menyebabkan Hana dimasukkan ke kelas yang pertama. Kehadiran kawan baru yang merupakan pelajar OKU yang kerana tidak mempunyai tangan sejak lahir membuatkan Hana lebih bersemangat untuk terus belajar. Namun begitu, kehadiran Risha dalam hidupnya masih diingati. Hana telah berjanji kepada Risha untuk memberikan kaki palsu kepada Risha. Bab yang terakhir pula menceritakan tentang Hana yang dulunya diejek, kini telah dilantik menjadi pengawas sekolah kerana beliau berjaya di dalam pelajaran. Hana juga telah menjadi kebanggaan guru-guru dan menjadi inspirasi kepada rakan-rakan yang senasib dengannya. Okey, bagus Azhar. Kamu berjaya menerangkan sinopsis cerita dengan baik. Dengan ini membuatkan cikgu pun terasa dan teringin untuk membaca novel ini. Okey. Apakah pengajaran yang diperolehi dari buku ini? Terdapat pelbagai pengajaran yang saya perolehi dari buku ini. Novel Hello My Twin ini mempunyai pelbagai watak yang baik.
watak yang jahat berubah menjadi baik yang perlu para remaja pada masa kini contohi. Buku ini juga memberi inspirasi kepada saya untuk terus berusaha dengan gigih tanpa jemu untuk mencapai kejayaan di dalam pembelajaran. Walaupun terdapat kekurangan di dalam diri, kita perlulah tabah dan sabar menghadapi cabaran untuk menerpa kejayaan. Jangan kita sesekali memandang rendah terhadap seseorang. Adakah kamu akan menyarankan rakan-rakan kamu membaca buku ini? Ya, saya akan menyarankan rakan-rakan saya membaca buku ini kerana buku ini boleh memberi inspirasi kepada saya dan rakan-rakan untuk terus berusaha tanpa jemu untuk mencapai kejayaan di dalam pembelajaran. Apa pula kelebihan dan kelemahan buku ini? Kelebihan yang ada pada buku ini ialah pada kulit hadapannya yang begitu cantik dan comel. Warna tema dan ilustrasi kulit buku ini yang sungguh cantik menawan. Gaya penulisan buku ini yang mudah difahami dan tidak terlalu formal. Penambahbaikan yang boleh dibuat pada buku ini ialah pada kertasnya yang sedikit nipis dan mudah terkoyak, juga kurang bahan grafik yang menarik. Baik, apakah watak yang paling digemari dalam buku ini? Watak yang paling saya gemari dalam buku ini ialah watak Risha. Dia bukan sahaja seorang yang cantik dan pandai, tetapi dia juga seorang yang bertanggungjawab terhadap adiknya Hana. Risha sentiasa membela Hana apabila Hana diejek oleh rakan-rakan Risha. Keakraban dan juga kasih sayang yang ditunjukkan oleh Risha perlulah dicontohi. Okey, adakah buku ini memberi motivasi kepada kamu? Ya, buku ini memberi motivasi kepada saya untuk menjalani hidup yang lebih positif. Kekurangan yang ada di dalam diri bukanlah menjadi penghalang untuk kita berjaya. Terdapat pelbagai cara dan juga kaedah untuk kita gunakan untuk merangsang minda dan memperbaiki diri. Seperti mana watak Hana yang dulunya lemah dalam pelajaran kini berjaya di dalam pelajaran dan menjadi idola oleh rakan-rakannya. Okey, apa pula pandangan kamu mengenai buku fizikal dan juga buku digital? Pada pandangan saya, buku fizikal dan buku digital masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Buku fizikal kita boleh membacanya pada bila-bila masa tanpa sebarang sekatan. Namun, buku digital kita perlu mengakses e-buku yang menggunakan peranti tertentu. Tanpa peranti dan juga internet, kita tidak boleh membaca buku digital. Apakah pilihan kamu? Oleh sebab itu, saya memilih buku fizikal kerana kita boleh berkongsi-kongsi buku dan menjadikannya koleksi di perpustakaan mini di rumah kita. Okey, bagus. Apa pula faedah membaca buku ini dalam konteks kamu sebagai seorang pelajar? Faedah membaca buku dalam konteks saya sebagai seorang pelajar ialah sangat penting kerana dengan membaca buku, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan kita luas, kita akan menjadi seorang yang bijak. Kita juga tidak akan dianggap seperti kata yang berada di bawah tempurung. Dengan membaca juga, kita dapat menambah kosakata dan memperbaiki gaya penulisan. Dengan membaca juga, kita boleh menghilangkan stres dan menenangkan hati. Okey, bagus. Okey, soalan terakhir ya. Apakah impak ataupun kesan buku yang dibaca kepada kamu dan juga rakan-rakan kamu? Kesan membaca buku pada diri saya dan juga rakan-rakan ialah kita akan menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, lebih gigih berusaha untuk mencapai sesuatu dan kita akan menjadi seorang yang lebih bijak. Okey, tahniah Syaza. Kamu telah berjaya meresensi buku dengan baik. Semoga kamu berjaya. Terima kasih.